Tapi sebenarnya sikap mereka tu tak adalah orang yang mahu mendengar nasihat. Personaliti merah agak pendesak orangnya kerana mereka sering tidak sabar untuk menyelesaikan sesuatu masalah dan memperolehi sesuatu hasil, buat sampai dia berjaya. Tak kira macam mana cara sekalipun, dia tahu dia nak, dia akan dapatkan juga. Jadi merah kadang-kadang dia sanggup buat sesuatu yang mungkin hurtkan. Macam orang merah, dia suka bagi tekanan, dia tak terima nasihat dan dia suka mendesak. Jadi dia nakkan result. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aura kedamaian, salam hijrah diri. Si bedah buku Aura Personality Warna, cara baru melihat diri, perhubungan dan kehidupan daripada perspektif yang segar dan komprehensif. Tulisan saya daripada tahun 2008, diterbitkan oleh PTS Millennial, Kewangan dan Kejaya untuk personality merah. Salah satu perkara yang dapat memberi motivasi kepada personality merah untuk berjaya adalah wang. Wang begitu penting kepada personality merah kerana ia melambangkan kekuasaan. Kuasa ini dapat membantu mereka memperolehi apa sahaja yang mereka mahu dan impikan dalam kehidupan. Personality merah biasanya mempunyai perniagaan yang sendiri atau bekerja dengan orang lain sebagai pemimpin. Merah suka pada kebebasan. Merah tidak suka dikongkong. Mereka tidak suka diberitahu apa yang perlu dibuat dan apa yang boleh dibuat atau apa yang tidak sepatutnya. Mereka sering bertindak secara sendirian dan tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Mereka juga mempunyai matlamat yang tinggi dalam kejayaan mereka. Mereka suka menjadi pemimpin daripada menjadi orang bawahan. Personality merah mempunyai semangat yang tinggi bagi mencapai apa yang mereka impikan. Mereka sanggup mengambil risiko untuk berjaya. Mereka mempunyai kemahuan yang tinggi dan berorientasikan matlamat. Secara dasarnya, mereka adalah seorang yang kompetitif dan bermotivasi tinggi. Merah sukakan persaingan dan merasakan ia adalah kayu pengukur kejayaan dengan membuat pembandingan dengan pesaingnya. Merah ni suka bersaing. Maksud saya tu merah tu suka bersaing. Jadi dia akan mengambil kayu pembarisnya dengan melihat siapa yang sama dalam industri dia. Contohnya macam dia buat dalam bidang kecantikan. Jadi dia akan tengok siapa yang buat dalam bidang kecantikan juga. Jadi katalah kawan dia sendiri ataupun saudara dia. Jadi dia suka bersaing, berlumba dengan orang tersebut, walaupun family members, walaupun kawan. Jadi instead of dia support, tapi dia berlawan, dia bersaing. Dan pada dia benda itu adalah motivasi ataupun satu benda yang kompetitif. Dia suka pada challenge. Jadi merah kadang-kadang dia sanggup buat sesuatu yang mungkin hurtkan. Macam kita dah baca part perhubungan sebelum ni kan, akan menyakitkan hati, perasaan pasangan dia atau kawan dia atau orang yang dekat tadi. Apatah lagi kalau orang tu ada benda yang sama dengan dia, macam bersaing. Kalau belajar dulu bersaing nak dapatkan kedudukan dalam kelas, bersaing untuk mendapatkan pangkat, bersaing dalam sukan, bersaing dalam mungkin nak dapatkan pasangan hidup, bersaing nak dapatkan jawatan, bersaing nak dapatkan bisnes. Jadi mereka sukakan persaingan. Jadi kalau anda kenal orang ini ataupun anda lihat orang ini, aspek positifnya adalah mereka suka bersaing. Sama ada mereka berakhlak tinggi ataupun tidak, itu subjektif, sebab mereka mungkin bersaing cara yang bersih atau cara yang tidak bersih. Jadi personality merah ni tadi, kadang-kadang itu yang kita baca bab sebelum ni, mereka mungkin menyakiti ataupun kurang jaga sensitivity terhadap perhubungan. Sebab pada mereka, walaupun kawan, walaupun mungkin guru dia, tapi kalau dia rasa benda ni
ini mencabar bisnes dia, kan? Jadi sebab katalah dia buat bisnes kecantikan, dia belajar pun dengan orang yang dalam bidang kecantikan. Mula-mula dia belajar dulu, dia anggap sebagai cikgu, guru, tapi selepas tu bila dia tengok cikgu dia pun buat produk yang sama ke ataupun bidang yang sama ke, so dia akan anggap guru dia sendiri itu pun sebagai persaing dia. Jadi kadang-kadang ada yang sanggup untuk sabotage ataupun tidak menjaga adab dengan gurunya sendiri, semata-mata sebab perniagaan ataupun sebab kejaya ataupun sebab bisnes tadi. Jadi ada positif, ada negatif lah. Anda kena pandai timbang di mana nak meletakkan. Motivasi yang tinggi membuatkan mereka dapat menghabiskan kerja dan tidak meninggalkan kerja pada separuh jalan. Itu kelebihan orang merah. Orang merah kalau dia genggam, dia buat sampai habis, kan? Sebab itu kalau dia positif, dia buat sampai dia berjaya. Tak kira macam mana cara sekalipun, dia tahu dia nak, dia akan dapatkan juga. Sikap begini menyebabkan mereka sesuai dalam bidang yang diceburi oleh mereka. Mereka mengukur kejayaan melalui kemenangan dan kekuasaan yang diperolehi. Jadi ramai orang merah ada di sekeliling kita, terutamanya dalam dunia perniagaan, dalam dunia kita kata mungkin kerjaya. So bidang-bidang yang anda lihat ada niche yang kecil, so hanya beberapa orang tertentu saja yang berjaya capai sampai tahap macam tu. Jadi mungkin mereka ini kalau bukan personality merah pun, mereka menerapkan ciri ini lebih daripada warna-warna lain hingga mereka dapat menguasainya seolah-olah warna itu macam warna diri mereka, hingga mereka menjadi seolah-olah macam personality itu. Contohnya macam katalah mungkin kita kata angkasawan negara. So dia cabar diri dia buat benda-benda yang agresif, aktif, mental challenge. Kemudian dia cabar dia punya endurance, dia cabar dia punya capacity untuk buat sesuatu yang out of the box ataupun sesuatu yang beyond dia punya personal limit, dan hingga dia dapat hasil yang seperti mana yang dia nak, walaupun dia gagal berulang kali, dan akhirnya perbuatannya itu, usahanya itu akan membuahkan hasil. Sebab kita sebagai orang Islam pun kita tahu Allah Ta'ala akan rewardkan, akan bagi yang berpandu kepada usaha dan ikhtiar kita. Okey, sebab itu yang penting adalah ikhtiar, selebihnya tawakal. Tak boleh hanya bergantung kepada nasib dan berserah saja, kan? So bagus untuk menerapkan ciri personality warna merah. Dalam sesuatu organisasi, personality merah sedang menonjol atau dipilih menjadi pemimpin. Mereka memimpin dengan kuasa dan daya galakan. Mereka sentiasa memberi kata semangat supaya orang bawahan kekal bermotivasi. Personality ini jarang menggunakan strategi. Mereka lebih menggunakan semangat untuk maju. Mereka mengalihkan tenaga dalam bentuk inspirasi kepada orang bawahan atau penyokong mereka. Malah merah juga lebih cenderung ke arah praktikal. Mereka tidak suka sekadar duduk berbincang sesuatu perkara secara teori. Bagi mereka, tindakan adalah kuasa. Jika tindakan tidak dibuat, perkara tersebut hanya akan menjadi sia-sia sahaja. Personality merah mampu menyelesaikan sesuatu masalah jika mereka sentiasa aktif dan berfikiran positif serta melibatkan diri secara fizikal dalam menyelesaikan masalah tersebut. Personality merah adalah seseorang yang bermotivasi tinggi dan bersemangat. Jika mereka memulakan sesuatu tugasan, mereka mahu melakukannya dengan baik dan menghabiskan apa yang dimulakan oleh mereka. Mereka juga tegas dengan keputusan mereka. Mereka tidak dapat menerima jawapan tidak atau tidak mungkin. Bagi mereka, hidup tidak bermakna jika seseorang itu tidak berusaha bersungguh-sungguh. Seseorang itu tiada berwawasan jika tidak mempunyai keinginan yang tinggi. Jawapan tidak bagi personality merah hanya menunjukkan seorang itu tidak kompetitif. Kita mungkin ada jumpa kawan ataupun personality yang sebegini. Macam saya, bila berhadapan dengan klien yang berpersonality merah, saya akan tahu bahawa agak susah untuk menasihati orang yang sebegini ataupun nak memberikan konsultasi. Walaupun mereka datang dengan kita, mereka bertanyakan pandangan,
minta pendapat, mahukan nasihat. Tapi sebenarnya sikap mereka tu tak adalah orang yang mahu mendengar nasihat. Kerana mereka lebih suka memimpin kan, macam kita cakap tadi, mereka yang lebih memimpin. Jadi mungkin pada peringkat awal sebab dia teruja, dia excited, so dia buat-buat macam dengar, dia buat-buat macam dia ikut. Tapi akhirnya dia akan mungkin tak buat pun apa yang dinasihatkan, kerana dia ada cara dia sendiri, dia ada pandangan dia sendiri, dan sifat semula jadinya itu menolak pandangan-pandangan tersebut. Jadi kalau ini pasangan hidup kita, mungkin kita ambil masa lah, kita kena sabar, kita kena orang kata gunakan kaedah reverse psychology. So kita iakan dahulu, kita ikutkan dahulu, tapi satu hari nanti perlahan-lahan dia akan terima juga nasihat bila dia buat tu tak menjadi ataupun tak seperti mana yang dia jangkakan. Tapi sifat degil mereka tu, bila mereka nak sesuatu, mereka akan buat, dan itu bagus sebab mereka akan berusaha sampai dapat. Cuma bila tak sabar ni, kadang-kadang ada pilihan jalan ni, sama ada jalan tu baik atau jalan tak baik. Kita khawatir dia nak dapat juga, tapi dia pilih jalan yang tak baik. Okey. Personaliti merah agak pendesak orangnya kerana mereka sering tidak sabar untuk menyelesaikan sesuatu masalah dan memperolehi sesuatu hasil. Mereka tidak suka sesuatu masalah dibiarkan bagi satu jangka masa yang lama. Mereka suka hilang sabar pada orang lain jika sesuatu itu tidak mengikut seperti apa yang mereka ingini. Namun begitu, jika personaliti merah dapat bertenang dan mengawal emosi mereka, mereka mampu menyelesaikan masalah dengan lebih baik dan berjaya. Mereka mampu mengeluarkan idea dan tindakan yang lebih kreatif. Sikap suka mendesak dan hilang sabar ini hanya menyebabkan personaliti merah tidak disukai oleh ahli pasukan atau orang bawahan ataupun orang yang berurusan dengan mereka. Walau bagaimanapun, jika mereka yang bekerja dengan personaliti merah, tekanan ini sesungguhnya satu latihan yang berkesan bagi mencipta kejayaan. Tekanan akan membantu manusia mencabar kemampuan dirinya untuk lebih maju. So ada dua perspektif. Orang merah, dia suka bagi tekanan, dia tak terima nasihat, dan dia suka mendesak. Jadi dia nakkan result. Jadi bila dia dah diajar macam tu, katalah mungkin dia bukan orang merah, tapi dia diajar oleh cikgu ataupun coach yang macam tu. Jadi coach yang agresif ni tadi, dia meniaga. So bila dia meniaga, dia perlukan orang ataupun peminat dia untuk yakin dengan dia. Jadi orang teruja dengan dia tu sebab dia tegas, agresif. Jadi dia dapat dia ada tarikan. Jadi mungkin itu personality yang dia terapkan. Bila dia terapkan warna merah, dia terapkan juga warna merah tu kepada anak murid dia ataupun orang-orang yang menti-menti dia. Jadi menti-menti dia pun cuba untuk menjadi seperti mana coach dia ataupun cikgu dia. Jadi mereka pun agresif, aktif. Macam kita lah, rumah sukan warna merah. Jadi cikgunya pun cikgu yang garang, cikgu yang agresif, cikgu yang positif, cikgu yang result oriented. Jadi dia tahu dia nak hasil je, dia nak pingat je. Jadi dia kerahkan, dia paksa. Jadi kita juga akan berlatih untuk mendapatkan hasil yang positif. Jadi kadang-kadang kita memang perlukan, kita perlu mencipta kejayaan. Jadi untuk cipta kejayaan, kita kena tahu ia tidak terhasil dengan jalan mudah, dan dia perlu dibuat bersungguh-sungguh dan berulang-ulang. Walaupun gagal, bangkit balik. Bukan berapa kali kita gagal, tapi berapa kali kita bangkit balik. Jadi itu bagus. Tetapi as a teammate, kalau kita bekerjasama dengan orang merah, kita dengan guru kita tadi ataupun kita dengan coach kita tadi, kita dengan orang dalam team member, jadi lama-lama kita akan rasa tertekan dengan orang tersebut. Jadi mungkin boleh menghasilkan perasaan tidak selesa dan perhubungan itu akan tergugat. Akan ada gangguan pada perhubungan itu. Mungkin kita akan kecil hati, mungkin kita akan rasa marah, kita merajuk dengan kata-kata dia. Jadi kalau pada kebanyakan orang yang biasa, so ramai orang akan berundur diri dengan sikap personality merah ini. Okey. Personality merah juga degil. Mereka sukar mengubah keputusan yang mereka buat.
Walaupun mereka dapat terima idea baru, namun mereka tidak suka tunduk kepada keputusan orang lain. Sikap ini hanya merugikan jika mereka tidak cuba berfikir dengan lebih terbuka. Personality ini perlu sedar untuk menerima idea, bukannya bermaksud mereka tewas atau tunduk kepada orang lain jika ia sesuatu yang baik bagi diri mereka ataupun sesebuah organisasi. Mereka perlu belajar menerimanya dengan lebih terbuka. Tambahan pula, dengan memiliki semangat dan stamina yang tinggi, personality merah mampu membawa idea itu menjadi realiti. Pekerjaan yang sesuai dengan personality merah adalah bidang perniagaan, sukan, jurujual, pengurus, industri makanan, penghilangan, kontraktor, ahli profesional, artis, model dan atlet. Seperti mana yang saya dah sebutkan sebelum ni kan. Jadi dalam buku ni pun saya dah letakkan, sebab dalam buku ini ada 30%, 40% daripada konten dalam buku ni saya letakkan di sini. Tapi saya ringkaskan. So ni saya letakkan dalam bentuk gambar. So anda yang malas membaca, elok beli buku ni je, sebab dia dah diringkaskan, kemudian diletakkan dalam bentuk gambar. So ini jenis-jenis kerjaya orang personality merah. Okey, anda tengok kat situ kan. Ketua, pemimpin, usahawan, industri pemakanan, pengurus, jurujual, penghilang, kontraktor, ahli profesional, artis, model, atlet. Jadi mereka adalah di kalangan orang-orang yang berada dalam ataupun menerapkan ciri warna merah di dalam kerjaya ataupun di dalam mereka punya perniagaan. Okey. Jadi personality merah ni tadi, mereka kena buka minda, jangan degil sangat. Contohnya macam tu. Okey. Wallahu alam. Terima kasih atas sokongan anda. Tolong like and share video ini sebagai ijab kabul ilmu. Sharekan di page-page, mungkin di grup-grup yang anda join, supaya lebih ramai orang yang mungkin mencari tentang potensi diri dapat bertemui, dapat baca tentang orang-orang yang berada di sekelilingnya atau dirinya sendiri dan memahami mereka, dan akhirnya lebih menghayati bagaimana alam ini Allah ciptakan berwarna-warni. Kita ada banyak ragam kehidupan, banyak personality orang yang boleh kita belajar melaluinya, kita boleh ambil melaluinya, dan juga kita dapat kongsikan warna kita agar mereka juga dapat belajar daripada kita warna-warna yang aspek-aspek positif daripada warna yang kita miliki. Itu saja, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.